Ini mama. Enggak pakai sautannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung pada muka surat 55, baca 55. 55 ke 50 yang muka surat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليتفضل مذكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون بأننا مسلمون Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak ada makan baik. Sampai. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li ويكلم الناس ويكلم الناس في المهد ويكلم الناس apa ni dan siapa yukallimun nas, dan dia Isa yukallimun nas, dia berbicara kepada manusia fil mahdi, di dalam buayan lagi. Isa ni dia boleh bercakap dengan manusia semasa dia dalam buayan. Wa kahlan, dan bila dia dewasa, wa minas salihin, dia dari kalangan orang-orang yang soleh, termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Qalat, dan berkata Maryam, bila malaikat tu kata bahawa dia akan dapat anak. Jadi qalat ini merujuk kepada perkataan Maryam. Maryam berkata, Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, anna yakunu li walad, anna, bagaimana mungkin yakunu, bagi aku ni, li bagi ada, yakunu ada, li bagi aku, walad, anak, walam dan tidak pernah aku ni yamsasni bashar, tidak pernah menyentuh aku seorang lelaki pun. Qala, lalu malaikat tu berkata, Allah berfirman melalui malaikat, kadzaliki, demikianlah, ki itu bagi engkau, kadzalikilah, demikianlah Allah tu bagi engkau, yakhluqu ma yasha, dia tu mencipta apa yang dia kehendaki. Allah tu, roh engkau tu boleh mencipta apa sahaja yang dia kehendaki. Dia kata malaikat berkata, iza qada, apabila qada, dia menetapkan, maksud Allah menetapkan amran, satu perkara, fa innama, maka hanyalah, yaqulu, Allah dia berkata lahu, baginya, bagi perkara yang dia inginkan tu, kun, jadilah, fa yakun, maka jadilah, ataupun lalu jadilah benda tu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa, iaitu Isa, dia dapat bercakap dengan manusia dengan mengajak manusia pada zaman itulah untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan bagi Allah, tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah bagi anugerah kepada Isa ini boleh bercakap semasa dia bayi lagi. Jadi itu merupakan mukjizat dan juga tanda kekuasaan Allah. Mukjizat bagi Nabi Musa dan tanda kekuasaan Allah.
Juga pada waktu yang sudah pada dia dewasa, iaitu ketika Allah menyampaikan wahyu kepada Musa, kepada Isa, wa minas salihin, dan dia ni termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh. Maksud soleh macam mana? Orang-orang soleh dari segi perbuatannya, dari segi perkataannya, dan juga dia memiliki ilmu yang benar dan juga amal yang soleh. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Ibnu Abi Hatim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, lam yatakallam fil mahdi, maksudnya tidak ada yang dapat bercakap semasa kecil, illa thalathun, melainkan 3 orang. Nabi kata, Isa, salah satunya Isa, wasabiyyun kana fi zamani, dia kata wasabiyun, dan juga seorang bayi pada masa fi zamani Duraij ni pada masa Duraij tu orang menuduh dia tu berzina dengan seorang perempuan. Jadi budak tu boleh Allah jadikan budak tu boleh bercakap dan nyatakan bapaknya siapa. Sebenarnya Duraij tu difitnah, bukannya anak Duraij, tapi dia adalah anak pengembala kambing. Wasabiyun akhar, dan juga ada seorang bayi yang lain yang tidak dinyatakanlah di sini. Jadi Maryam ketika mendengar berita itu yang disampaikan oleh malaikat tu, lalu Maryam pun memohon pada Allah, ataupun dia bertanyalah, dia mengatakan bahawa ya Rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar wa lam yamsasni bashar. Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Buatlah sikit kipas panasnya. Jadi mengikut Maryam, dia kata macam mana boleh lahir daripada aku ni seorang anak sedang aku tidak mempunyai suami, bahkan aku tak pernah menikah, dan aku pula bukanlah seorang pelacur. Jadi sebagai jawapannya, maka malaikat menyampaikan jawapannya daripada Allah, iaitu kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah tu mencipta apa sahaja yang dia kehendaki. Maksudnya maksudnya itulah perintah Allah yang agung. Allah tu boleh memerintahkan apa sahaja yang dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha tu maksudnya dia boleh mencipta apa sahaja yang dia kehendaki. Berbeza sangat dalam ayat jawapan kepada Nabi Zakaria, kan Nabi Zakaria memohon anak, dan dia bertanya perkataan yang sama juga dengan Maryam, macam mana boleh aku dapat anak sedangkan aku ni sudah tua dan isteri aku mandul. Lalu Allah menggunakan perkataan yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Sebab dia melakukan apa? Menjadikan isteri kepada Zakaria tu mengandung, sedang ini dia terus mencipta Isa ke dalam Maryam, ke dalam rahim Maryam. Berbeza, kan? Sebab jadi dia ni menggunakan perkataan yakhluqu, sedangkan dalam Zakaria yaf'alu. Wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah tu apabila dia berkehendak menetapkan sesuatu, maka hanyalah cukup berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Jadi dalam ayat yang lain juga Allah berfirman yang menunjukkan kekuasaannya untuk mencipta dengan sebegitu mudah, sebegitu cepat. Misalnya dalam surah Al-Qamar ayat 50, Allah kata wa ma amruna, dan tidaklah perintah kami, kan, maksudnya tidak lain perintah kami illa ma jumpa dengan illa ialah tidak lain, maksud tidak lain perintah kami wahidatun kalamhil basar, hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata, klik gitu je. Kalau Allah nak jadi, maka jadi, kan. Jadi Allah hanya memerintah satu kali
sekali saja tanpa diulangi, maka segeralah terjadi sesuatu secepatnya ke kelipar mata. Ayat seterusnya, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan juga Allah mengajarkan Isa Alkitab. Kitab itu kitab Taurat. Mengajarkan dia Alkitab juga disebutkan Alkitab sebab Taurat nanti disebut semula. Wal hikmah, dan juga hikmah. Wat Taurat wal Injil, dan juga Taurat serta Injil. Allah mengajarkan kepada Nabi Isa. Wa rasulan, dan dia juga adalah sebagai rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Malaikat tu menyampaikan kepada Maryam tentang Isa. Dan Isa nanti dia akan berkata, Anni. Mama pun dalam tafsir kan dia tak tahu. Dia berkata masa bila ni, masa dalam buayan ke, masa dia sudah jadi rasul ke, wallahu a'lam. Tapi ini adalah perkataan Isa. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Kalau lihat pada tadi ialah dia kata Isa ini bercakap masa dalam buayan. Mungkin ini adalah perkataan dia semasa dia masih bayi lagi lah kan. Anni, sesungguhnya aku ni. Anni, sesungguhnya aku. Qad, sungguh lagi. Ji'tukum, sesungguhnya aku ni datang kepada kamu. Maksud dua kali taukid situ. Sesungguhnya aku. Qad, sungguh. Ji'tukum, aku datang kepada kamu bi ayatin, dengan ayat-ayat, itu tanda atau mukjizat, mir rabbikum, daripada Rabb kamu. Anni, sesungguhnya aku ni, akhluqu, aku akan mencipta, lakum, bagi kamu, minat tini, daripada tanah, kahai'atit tayri, seperti hayatit tayri, seperti apa ni? Seperti bentuk tayr, seperti bentuk burung. Fa'anfuku fihi, fa'anfuku, maka aku akan tiupnya, tiup fihi, padanya, fayakunu, maka jadilah ia tu tayran, burung, biiznillah, dengan izin Allah. Bukannya kata dengan kemampuan Isa, tapi dengan izin Allah. Semua benda tu dengan izin Allah. Wa ubri'u, dan aku juga boleh menyembuhkan al-akmaha, orang yang buta daripada sejak lahir lagi, wal abrasa, dan juga orang yang berpenyakit kusta, sakit kusta, wa uhyil mauta, dan aku juga boleh menghidupkan yang mati, biiznillah, semua juga dengan biiznillah, kata Isa. Ini adalah perkataan Isa. Wa unabbi'ukum, dan aku akan bagi tahu kepada kamu, bima ta'kulun, dengan apa yang kamu makan, wa ma tadakhirun, dan apa yang kamu simpan, fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Inna fi zalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, benar-benar tanda, lakum, bagi kamu, atau benar-benar tanda bagi Bani Israel itulah kan, yang unabbi'u, zalika la ayatan, yang demikian itu adalah benar-benar tanda, lakum, bagi kamu, in kuntum mu'minin, jika kuntum adalah kamu, mu'minina, orang-orang yang beriman. Wa musaddiqan, dan aku ni, maksudnya mesti ada apa dari sudut makna yang kita kena takdirkan, ialah aku datang, musaddiqan, membenarkan, lima, bagi apa yang baina yadayya, yang ada di tangan orang-orang Bani Israel pada masa tu, kitab yang ada di tangan Bani Israel, minat Taurat, iaitu daripada Taurat. Wali uhilla lakum, dan juga aku akan menghalalkan, lakum, bagi kamu, ba'dal ladzi, sebahagian daripada yang hurrima alaikum, yang telah diharamkan kepada kamu Bani Israel. Waji'tukum, dan aku datang kepada kamu, bi ayatin, dengan mukjizat, mir rabbikum, daripada Rabb kamu, fattaqullah, maka bertakwalah pada Allah, itu takutlah kepada Allah.
wa ati'uni, dan taatlah kepada aku yang membuat syariat daripada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah tu Rabbi, dia Tuhan aku, wa rabbukum, dan juga Tuhan kamu, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Yang syariat yang dibawa oleh Isa itu adalah jalan yang lurus. Jadi Isa tak pernah kata dia tu sebagai ilah. Ni adalah ayat yang Nabi bacakan kepada orang-orang Nasrani Najran yang datang berdebat dengan tujuan nak berdebat tentang Isa kepada Rasulullah. Jadi daripada awal tadi Allah menjelaskan secara detail bagaimana asal keturunan Isa daripada Hana melahirkan Maryam. Jadi Maryam akhirnya melahirkan Isa daripada kalimat Allah, kan? Isa itu dijadikan daripada kalimat Allah yang ditiupkan ke dalam Maryam. Jadi supaya orang-orang Nasara itu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, iaitu Al-Quran, dan juga menerima Rasulullah itu sebagai Rasul, dan supaya tidak mengatakan bahawa Musa itu adalah sebagai ilah ataupun anak kepada anak Allah, ataupun mereka, bahagian daripada mereka yang mengatakan Tuhan itu adalah tiga, iaitu Allah sendiri, Maryam, dan juga Isa, putera Maryam. Dalam ayat ini Allah menjelaskan mengenai kesempurnaan berita gembira yang disampaikan malaikat kepada Maryam, iaitu tentang lahirnya puteranya, iaitu Isa ibni Maryam, dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah mengajarkan kepadanya Alkitab dan hikmah serta Taurat dan Injil, dan juga kita kan, kalau biasanya kitab ni kita merujukkan kepada Al-Quran ke, kan? Jadi mengikut Ibnu Katsir, lahiriah ayat ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan kitab di sini adalah tulis menulis, sedangkan hikmah tu sebagaimana yang telah dibahaskan dalam surah Al-Baqarah, dia kata maksudnya hikmah ini merujuk kepada kefahaman kitab, dan juga kalau dalam surah Al-Baqarah tu merujuk pada kefahaman Al-Quran dan juga sunnah. Jadi di sini ialah kefahaman kitab yang ada pada Musa, pada Isa itulah, kan? Sedang Taurat maksudnya ialah kitab yang diturunkan kepada Musa bin Imran, dan Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Isa bin Maryam, di mana Isa sendiri telah hafal kedua kitab ini, katanya Ibnu Katsir. Rasulan ila Bani Israel, dan dia adalah sebagai rasul kepada Bani Israel. Sebagaimana Allah juga menjadikan beliau sebagai utusan kepada mereka dengan mengatakan, Mama baca daripada tafsir ni berbelit-belit pula ayat ni. Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, sungguh aku ni datang kepada kamu dengan ayat-ayat daripada Tuhan kamu, atau dengan tanda-tanda mukjizat daripada Rabb kamu. Anni, iaitu aku akan akhluqu lakum, aku akan menciptakan bagi kamu minat-tini ka hay'atit tayri, daripada tanah bentuk seperti burung, fa'anfuqu fihi, maka aku tiup padanya, fayakuna tayran biiznillah, maka jadilah dia seperti burung, maka jadilah dia burung dengan izin Allah. Jadi mengikut Ibnu Katsir dikatakan demikianlah Isa mencipta bentuk sebuah burung, seekor burung, sebab ni kan terjemahan yang dibuat daripada tanah liat, lalu meniupnya, dan kemudian burung itu dengan disaksikan orang banyak terbang dengan sebenar-benarnya dengan izin Allah, yang mana Allah menjadikan hal itu sebagai mukjizat baginya, menunjukkan bahawa Allah benar-benar mengutusnya sebagai rasul. Wa ubri'ul akmaha, dan aku akan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, kata Isa, iaitu orang yang dilahir dalam keadaan buta, kerana untuk menunjukkan mukjizat Nabi Musa terhadap orang-orang Bani Israel yang menentang kerasulannya.
wa al-abrasa, dan juga orang-orang yang berpenyakit kusta, wa uhyiyal mauta biiznillah, dan juga aku akan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Jadi mengikut para ulama dikatakan bahawa setiap nabi yang diutuskan pada satu-satu kaum itu adalah berdasarkan kepada keadaan kaum itu. Misalnya Nabi Musa kaum dia ni kaum dia ni sangat taksub dengan sihir. Jadi Nabi Isa itu Allah utuskan dengan kebolehan untuk melawan sihir dengan menggunakan tongkat, dengan menunjukkan tangan, kan, supaya mereka tu merasa kagum dengan apa yang ditunjukkan, akhirnya menjadi ataupun memeluk agama yang dibawa oleh Nabi atau mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi. Sedangkan Nabi Isa AS diutus Allah pada masa masyarakat pada masa tu adalah kagum dengan bidang orang-orang yang boleh menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Maksud ahli dalam bidang kedokteran dan juga pakar ilmu alam. Maka Isa pun Allah datangkan di tengah-tengah mereka ni dengan membawa mukjizat yang tidak ada pada seorang pun yang mampu boleh mencapainya. Seperti apa? Menghidupkan yang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kusta yang doktor pada masa itu tidak mampu, tapi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah diberikan mukjizat itu kepada Nabi Isa supaya nak mempengaruhi masyarakat pada masa itu supaya memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Isa, agama Islam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW diutus pada masa di Arab itu, kaum Quraisy terkenal atau mahir sebagai ahli bahasa, yang sastrawan yang terkenal, boleh menghasilkan sajak dan sebagainya, penyair dan sebagainya. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi ini, Al-Quran ini, yang boleh melawan keupayaan masyarakat pada masa itu. Maksud tak ada seorang pun yang boleh meniru dan boleh menghasilkan bahasa seindah Al-Quran. Jadi mereka pun kagum sebagai mukjizat, dan akhirnya ramai yang masuk Islam, kecuali sebahagian yang memang degil lah, macam Abu Jahal apa semua tu, kan. Walaupun dia tahu kebenaran bahawa Al-Quran ni satu yang hebat, tapi tetap juga tidak menerimanya. Jadi kita hari ni yang dapat Al-Quran ni sepatutnya kagum lah. Tapi sungguh kalau kita belajar ni, kan, kita tak akan dapat mukjizat Al-Quran ni kalau hanya dengan membaca sahaja. Kita kena memahami patah-patah perkataan, bagaimana penggunaan bahasa yang Allah guna tu, kan, sesuai untuk menerangkan keadaan tu. Macam tadilah Allah menggunakan yakhluqu dibandingkan yaf'alu tadi, kan, dalam konteks yang berbeza untuk menerangkan keadaan tu. Kalau orang tak kaji, dia tak rasalah, dia hanya membaca sahaja dan dia tak rasa, tak nampak kehebatan Quran ini. Sebab tu Allah kata yang takut kepada Allah hanyalah ulama, iaitu yang mengetahui, yang memahami, yang rasa kagum dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah dan juga perkara-perkara yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mama lagi sakit pinggang, mama ni. Wa unabbi'ukum, dan aku akan bagi tahu kepada kamu atau kabarkan kepada kamu, bima ta'kulun, ada apa yang kamu makan, wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. Maksudnya Isa juga mampu untuk memberitahu kepada mereka tu, kepada kaumnya, apa yang mereka makan dan juga apa yang mereka simpan di rumah untuk hari esok. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, iaitu kebolehan atau mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa itu adalah la ayatul lakum, benar-benar tanda kerasulan bagi Musa, bagi Isa. Maksud kepada kamu, wahai Bani Israel, ini adalah mukjizat, bukti-bukti yang Allah tunjukkan bagi kamu tentang benarnya Nabi Isa membawa ajaran kepada Bani Israel itu. In kuntum mu'minina, sekiranya jika adalah kamu beriman
dengan sungguh-sungguh, wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan juga aku ni datang kepada kamu, kata Isa, membenarkan Taurat yang telah ada pada mereka, wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan juga untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan. Jadi setengah ulama dia mengatakan bahawa apabila datangnya Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, maka menaskahkan, menghapuskan sebahagian daripada syariat-syariat di dalam Taurat. Setengahnya berpendapat begitu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahawa Isa tidak menasahkan, menghapuskan, tetapi hanya sedikit sahaja daripada apa yang ada di dalam Taurat. Itu pandangan masing-masing. Pandangan je lah. Kita pun terima. Kita wallahu a'lam sebab kita tak belajar kan. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Rabb kamu, iaitu dengan hujah dan bukti atas kebenaran terhadap apa yang aku katakan kepada kamu, wahai Bani Israel. Fattaqullah, maka dengan itu bertakwalah kepada Allah, takutlah akan Allah, ikutlah perintah Allah. Wa ati'uni, wa ati'uni bila ada nun baris bawah ada baris atas, itu maksudnya aku, dan taatlah kepada aku. Innallaha, sesungguhnya Allah tu Rabbi, Tuhan aku, wa rabbukum, dan juga Tuhan kamu. Fa'buduhu, maka sembahlahnya. Maksudnya aku dan kamu sama, perlu mengabdikan diri dan tunduk serta khusyuk kepadanya. Hadza siratul mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Isa tak pernah sekali pun di dalam sama ada di dalam dalam Al-Quran inilah yang mengatakan bahawa dia itu adalah ilah, mengatakan dia itu sebagai Tuhan. Tapi yang dibaca oleh orang-orang Nasrani sehingga dia menjadikan Isa itu sebagai ilah kerana mereka telah mengubah ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah di dalam kitab Injil. Kosong benar kata. Falamma, ayat seterusnya, falamma ahassa Isa, maka tak kala ahassa, merasa ragu ataupun merasa mengetahui akan Isa minhumul kufra, sebahagian daripada mereka Bani Israel itu ingkar kepada apa yang dibawa oleh Isa. Qala, maka berkatalah Isa, man ansari ilallah, siapa yang sanggup menolong aku, ilallah, setengah tu kata kepada Allah, maksud siapa yang sanggup menjadi penolong aku dalam menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyuna, telah berkata hawariyuna ialah sahabat setia Isa. Nahnu, kami ni ansarullah, kami ni adalah penolong-penolong Allah, itu orang-orang yang akan menolong menegakkan agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan bersaksikanlah, dan maksudnya dan saksikanlah, bi annana muslimun, bahawa sesungguhnya kami ni muslimuna, orang-orang yang berserah diri. Ya Allah berfirman dalam ayat ini, falamma ahassa Isa, maka tak kala Isa merasa atau mengetahui, iaitu mengetahui berdasarkan kepada rasa hati, detik hatinya, bahawa mereka orang-orang Bani Israel itu berkemungkinan untuk ingkar dan terus-menerus dalam kesesatan, maka Isa pun berkata, man ansari ilallah, siapakah yang akan menolong, menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Maksudnya Isa mengikut Mujahid, dia berkata, siapakah di antara Bani Israel ini yang sanggup mengikut aku menuju ke jalan Allah dalam menegakkan agama Allah. Jadi Isa menghendaki orang-orang yang menolongnya dalam berdakwah kepada jalan Allah. Maka
maka segolongan dari Bani Israel pun berimanlah kepadanya. Maka mereka mendukung dan menolong serta mengikuti cahaya yang diturunkan bersama ataupun yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah berfirman memberitakan mengenai keadaan mereka ini dengan berfirman, qala al-hawariyuna, bahawa telah berkata golongan Hawariyun ni, orang-orang yang rapat dengan Nabi Isa, nahnu, kami ansarullah, kami ni penolong-penolong Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berserah diri. Setakat tu aja ayat tu. Setakat tu je lah. Boleh bahaya kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah waj'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.